Selamat malam semua. Malam ni ingin aku ceritakan sebuah kisah yang berlaku kepada aku dan juga dua rakan kami ketika menyewa sebuah bot untuk memancing di tengah-tengah lautan. Nama aku Sani. Aku dan dua orang rakan baik yang bernama Jamil dan Leong ada satu ketagihan. Bukan ketagihan gam ataupun ketum, tapi kami ni ketagihan untuk pergi memancing. Orang kata kaki pancing yang agak kronik juga. Bab-bab tipu sunat dengan bini ni jangan ceritalah. Dioranglah yang paling hebat. Si Jamil tu kalau nak memancing mesti bagi alasan dekat bini nak ke surau lah. Duduk surau sampai pagi qiyamul lail konon. Keluar rumah berkain pelikat, berserban, tasbih di tangan. Kalau dia pakai minyak wangi Arab tu, 50 meter lagi aku dah boleh hidup. Bila sampai ke tempat memancing, kain pelikat serban hilang. Leong pula lagi lawak. Siap rancang dengan bapa mertua. Kononnya pergi tempat bapa mertua nak baiki motor lah, baiki kereta lah, baiki aircon. Tapi sebenarnya duduk bertenggek dengan kami memancing. Bapa mertua dia pula spotting. Kalau bini call, bapa mertua dia backup. Diorang ni temberang je. Depan bini cakap lain, tapi bila dah berkumpul mulalah kata, kalau aku nak memancing aku keluar je. Kita ni lelaki, kita yang beli beras. Apa nak takut? Sambil diorang ketawa terbahak-bahak. Yalah, bukan apa. Memancing ni bukan macam aktiviti lain. Contohnya, kalau main futsal 2-3 jam dah habis. Memancing ni nak juga seharian tak ada di rumah. Kalau yang gila pancing sampai 2-3 hari. Itulah isteri selalu marah. Tapi apakan daya, dah memang minat kan? Okeylah memancing ikan. Nanti pancing lain, bini pula yang marah kan? Untuk aku pula, aku belum berkahwin, jodoh belum sampai, apa nak buat kan? Nak dijadikan cerita, semuanya bermula dengan Leong. Leong ni ada syarikat pembinaan. Kiranya tauke lah dia ni. Ada satu ketika tu dia bagi tahu kami yang dia ada dapat satu projek mendirikan pusat membeli belah di luar negara. Jadi untuk meraihkan kejayaan ini, dia nak belanja sewa satu bot untuk kami bertiga pergi memancing di tengah-tengah lautan. Dipendekkan cerita, Leong pun menyewa sebuah bot. Mujurlah, semasa kami belayar ni, diorang pun dah dapat restu isteri. Jadi tak payahlah diorang risau. Kami merancang untuk berada di laut selama 2 malam. Bot yang Leong sewa ni bukan bot yang biasa. Dah macam yacht mewah. Ada kabin. Di dalam kabin siap ada sofa, ada bilik tidur dan juga tandas. Jamil kata, Leong, ini bukan pergi memancing ni. Ini macam nak party ni. Leong hanya ketawa. Katanya, alah, korang ni bukan selalu. Semestinya, tiada dari kami yang pandai bawa bot. Nak harap kami yang bawa, kalau berlepas di Malaysia, confirm berlabuh di Indonesia. Jadi kami perlu mencari seorang yang pandai membawa bot. Kebetulan di tempat kawasan pelabuhan, kami didekati oleh seorang lelaki yang memperkenal diri dia sebagai Gobin. Badannya sedikit berisi dan lebih tinggi dari kami semua. Bila kami cakap kami tak ada pemandu, Gobin kata dia tahu mengemudi bot yang kami tempah tu dan dia menawarkan diri untuk menjadi pemandu. Jadi tanpa berfikir panjang, Leong pun mengupah Gobin untuk menjadi pemandu bot selama kami berada di lautan. Tapi sebelum kami berlepas, Gobin meminta sedikit masa untuk dia mengambil barang-barang dia. Dan dia ada tanya kalau dia boleh bawa anak buah dia sebagai pembantu menguruskan bot. Kami tak ada masalah. Leong kata the more the merrier, ataupun lebih ramai, lebih meriah. Sehinggalah pukul 3 petang macam tu, barang-barang kami pun dimasukkan ke dalam bot. Maka kami pun berlayar. Di dalam perjalanan ke tengah-tengah lautan, aku masa tu tengah menyusun barang di sofa di dalam kabin sementara diorang yang lain berada di luar kabin bercerita. Tiba-tiba, pintu bilik tidur terbuka. Aku dah rasa berdebar. Aku kata, siapa pula ni? Diorang semua kan ada di luar. Habislah. Leong, kau sewa bot puaka kah? Semakin pintu terbuka, semakin aku rasa berdebar. Hampir sahaja aku menjerit dan berlari keluar. Tapi aku tidak bergerak. Badan aku kaku. Pandangan aku tertumpu kepada pintu yang terbuka perlahan-lahan. Sehinggalah pintu terbuka luas. Hampir sahaja aku mengorak langkah 1000.
Keluar dari bilik tu adalah seorang wanita muda. Wajahnya cantik, berkulit putih, raut wajahnya ibarat berketurunan kacukan. Rambut paras bahu, memakai t-shirt putih dan seluar coklat. Mungkin dalam lingkungan lewat 20-an. Aku terkejut sekejap tengok wanita ni keluar dari bilik tidur. Tiba-tiba, aku teringat yang Gobin kata dia nak bawa anak buah dia untuk membantu di atas bot ni. Kata aku dalam hati, inikah anak buah Gobin? Cantik semacam ni. Aku pun perkenalkan diri. Kata wanita ni nama dia Camilla. Dia akan menemani kami berlayar untuk 2 malam ni. Tiba-tiba Jamil dan Leong masuk ke dalam kabin. Diorang pun terkejut tengok kehadiran Camilla. Aku pun perkenalkan Camilla dengan diorang berdua. Aku kata ini anak buah Gobin namanya Camilla. Kata Leong berbisik, "Wish, kalau cantik begini, berlayar sebulan pun aku okey je." Aku dan Jamil hanya tersenyum sambil menggeleng kepala. Tidak beberapa lama kemudian, Gobin pula masuk ke dalam kabin dan tanya, macam mana semua orang? Okey tak? Dia tengok kami satu persatu dan sebut nama kami. Sani, Leong, Jamil, Camilla. Semua okey? Leong jawab soalan Gobin, katanya, Gobin, ini terlebih okey ni. Okey sangat ni. Sambil mata dia berkedip nakal ke arah kami. Aku hanya tersenyum sementara Jamil berbisik, "Leong, ingat bini di rumah, Leong." Membuatkan kami ketawa kecil. Iyalah, lelaki kan sifat kelakian tu memang tak boleh lari. Jadi pelayaran pun diteruskan. Sepanjang hari tu memang kami banyak menghabiskan masa di luar kabin sementara Gobin berada di kokpit. Di dalam kabin dibantu oleh Camilla yang keluar masuk. Kami tak payah risau sangat pasal bot sebab Gobin dan Camilla ni memang dah biasa berlayar. Jadi kami boleh fokus untuk memancing ikan. Sambil-sambil kami memancing, kadang Camilla akan duduk di luar kabin bersama kami dan kami pun berbual. Camilla ni peramah orangnya, banyak yang dia tahu tentang pelayaran ni. Camilla cerita yang ayah dia pun ada juga memiliki bot yang selalu mereka gunakan untuk berlayar. Malah kata Camilla, kebanyakan masa dia habiskan di lautan menaiki bot layar milik ayahnya. Kata Camilla, kalau boleh dia mahu berlayar sepanjang masa. Kami bertiga merasa senang dengan kehadiran Camilla yang berlayar bersama-sama kami. Terutamanya si Leong lah yang tak habis-habis berseloroh bagi pick up line menceriakan lagi suasana di atas bot tu. Waktu malam pula kami akan memasak ikan-ikan yang kami tangkap dan makan bersama-sama. Begitulah hari pertama kami di lautan. Kisah ganjil mula berlaku malam pertama kami berada di lautan. Disebabkan terlalu penat memancing seharian, kesemua kami tertidur. Ada yang tidur di sofa, ada yang tidur di dalam bilik. Aku waktu itu tidur di sofa. Ketika sedang nyenyak tidur, aku dikejutkan dengan satu bunyi yang agak ganjil. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Aku terdengar suara perempuan humming ataupun sedang bersenandung. Bunyi suara ni tidak jauh dari kami, tidak juga terlalu dekat. Masalahnya, kami kan di tengah-tengah lautan, dikelilingi oleh air laut. Selain daripada bunyi angin ataupun bunyi ombak, mana ada orang di sekeliling kami. Aku segera bangun dan mengejutkan Jamil yang tengah tidur di sofa sebelah aku. Aku kata, Jamil, woi, bangun. Rela tak rela, Jamil pun bangun. Tapi matanya masih lagi tertutup. Dia hanya bertanya, kenapa ni Sani? Tidurlah, esok nak tangkap ikan paus ni. Aku kata, Jamil, kau dengar tak tu? Bunyi perempuan bersenandung. Jamil dengan selamba menjawab, aku dari tadi dengar tu. Kau abaikan je. Ikan duyung rasanya. Sudah, pergi tidur. Aku punyalah geram dengan Jamil ni. Dia boleh bergurau dan buat selamba je. Masa ni aku dah bangun. Aku tak puas hati dan aku cuba dengar betul-betul bunyi perempuan bersenandung tu. Aku perasan bunyi tu datang dari luar kabin kami.
Aku beranikan diri tengok keluar kabin melalui tingkap. Aku lihat di depan bot ada susuk tubuh wanita yang sedang duduk bersila. Keadaan samar-samar. Lampu yang menerangi bot tidak cukup terang untuk aku melihat dengan jelas. Aku tenung susuk tubuh tu sehinggalah aku perasan itu adalah Kamila. Kata aku dalam hati, Kamila di luar pukul 3 pagi ini buat apa? Aku pun keluar dari kabin dan menuju ke depan bot. Semakin dekat aku dengan dia, semakin kuat bunyi humming tu. Aku pun menegur Kamila. Kamila, jam 3 pagi tak tidur lagi kah? Kamila terkejut dengan kehadiran aku. Dia memalingkan wajah melihat aku dan berkata, maaf, saya bising kah? Aku kata, tidak. Cuma nak tengok kalau Kamila okey ke tidak di luar subuh-subuh pula tu. Katanya dia okey. Dia duduk di luar sebab tak dapat tidur. Aku pun duduk di kerusi yang tidak beberapa jauh dari Kamila. Aku kata, alang-alang dah terbangun ni. Aku lepak sini je lah. Kamila hanya mengangguk dan kami pun berbual. Rancak kami berbual, tiba-tiba Kamila membuka cerita tentang keluarga dia. Kata Kamila, keluarga dia ni terlalu sibuk. Ibu dan ayah dia selalu tak ada di rumah, sibuk dengan kerja. Kamila selalu rasa berseorangan dan diabaikan. Kena-kena lagi, dia anak tunggal. Mujurlah dia ada kemahiran untuk berlayar, jadi dia selalu menggunakan bot ayah dia untuk keluar berlayar. Itu adalah cara dia untuk melupakan kesedihan dan kesunyian dia. Aku kata dengan Kamila, kita kan dah berkawan. Nanti kita boleh lepak sama-sama. Saya kenalkan Kamila dengan kawan-kawan saya yang lain. Jadi nanti tak rasa sunyi lagi. Bila aku kata macam ni, nampak kegembiraan di wajah Kamila. Dia tanya, iyakah? Betul ni? Aku kata, iya, tak ada masalah. Masa ni aku tengok dia gembira sangat. Kami pun berbual sehinggalah waktu pagi. Sekitar subuh, sedang rancak kami berbual, tiba-tiba Leong keluar dari kabin dan menuju ke arah kami. Sambil dia berkata, wah, Sani, potong lainnya. Aku kata, tak adalah, aku bukan macam kau. Sementara Kamila hanya tergelak. Hari kedua kami berada di lautan, lagi happening. Ikan-ikan yang kami tangkap semuanya besar-besar. Tapi itulah cara kami memancing ni, kalau dapat tangkap, lepas. Dapat tangkap, lepas. Hanya simpan beberapa ekor je untuk kami bawa pulang ataupun makan di atas bot. Begitulah rutin kami untuk hari yang kedua. Pagi bertukar malam. Sekali lagi, disebabkan terlalu penat, kami semua tertidur. Seperti juga malam semalam, sekitar pukul 3 pagi, aku terjaga. Tapi kali ini aku terjaga sebab terdengar suara perempuan menangis. Aku bangun dari tidur dan aku dengar. Itu adalah suara Kamila yang menangis di depan bot. Aku kata, kenapa lagi ni? Kamila menangis di luar? Aku keluar dari kabin dan menuju ke depan bot. Aku tanya, Kamila okey tak? Saat Kamila mendengar suara aku, dia berhenti menangis dan hanya mendiamkan diri. Aku pun duduk di sebelah dia. Aku tengok mata dia dah bengkak sebab menangis dari tadi. Aku tanya, ada masalah ke ni? Kamila hanya diam, tidak menjawab soalan aku. Aku cuba pujuk dia dan kata, kalau ada apa-apa, ceritalah. Mana tahu ada yang kami boleh bantu dan boleh kurangkan sikit kesedihan tu. Kamila terdiam seketika sebelum membuka mulut dan kata, saya rasa sedih sebab esok kita dah berpisah. Mana tahu kita tak jumpa lagi kan? Aku kata, kenapa pula? Kan saya dah janji nanti boleh lepak sama-sama. Aku kata dalam hati, kesian juga Kamila ni, dia takut untuk merasa sunyi lagi. Aku pun cuba buat lawak nak gembirakan dia. Mujurlah jadi juga lawak aku. Iyalah, takkanlah aku nak biarkan dia sedih macam tu kan. Saat itu, Kamila merasa senang dengan aku. Kami masa tu duduk bersebelahan. Sedang rancak bercerita, tiba-tiba keadaan sunyi. Aku tidak berkata apa-apa. Kamila pun tidak berkata apa-apa. Kami berdua hanya memandang ke arah lautan yang gelap gelita. Tidak beberapa lama selepas tu, Kamila sandarkan kepala dia di bahu aku. Aku
Aku masa tu meremang bulu roma bukan apa sebab aku ni nervous. Gobin nampak ni memang aku kena sebiji, kata aku dalam hati. Tapi aku biarkan sahaja kalau itu yang buat dia tenang. Kata Kamila, dia gembira menemani kami untuk beberapa hari ini. Aku pun kata benda yang sama dengan Kamila dan berterima kasih kepada dia. Aku gembira dapat membantu. Saat itu, kami hanya mendiamkan diri. Kami hanya melihat jauh ke hadapan di lautan yang gelap. Walaupun tidak berkata apa-apa, tetapi kami selesa duduk begitu. Masa tu, aku rasa ada sesuatu yang berputik di hati aku. Aku rasa macam aku dah mula jatuh hati dengan Kamila. Aish, tapi aku tak nak cerita lebih-lebih sebab ini kupi-kupi seram, bukan kupi-kupi cinta. Kami duduk begitu sehinggalah waktu subuh. Sekali lagi, Leong apabila bangun dan keluar dari kabin, dia mendekati kami. Kali ini dia menjerit, "Aku dah agak. Sunny, kau pengkhianat. Begini kau layan aku ya." Mendengar Leong menyakat kami, aku dan Kamila hanya tergelak sebab kami tahu dia hanya bergurau. Hari ketiga, kami masih lagi memancing. Tapi ini adalah hari terakhir kami di lautan. Sekitar pukul 3 petang, kami mula bertolak kembali ke pelabuhan. Sepanjang perjalanan pulang, aku perasan raut wajah Kamila semakin sedih. Berkali-kali aku ingatkan dia tentang janji untuk buat dia tidak merasa sunyi lagi. Sesekali dia akan tersenyum. Melihat keintiman kami ni, Leong akan menjerit marah-marah. Dia kata, kau tengok, kami di sini pancing ikan, kau pancing lain ya." Leong bergurau, membuatkan kami tergelak melihat gelagat dia. Sekitar pukul 6 petang, kami pun tiba di pelabuhan. Kami punggah semua barang-barang dan turun dari bot. Sebelum kami pulang ke rumah masing-masing, aku, Jamil, Leong dan Gobin berkumpul di pelabuhan berdekatan bot. Kami tercegat di situ menunggu Kamila untuk turun. Adalah dalam 15 minit kami berdiri di situ, Kamila tak juga turun-turun. Jamil kemudian membuka mulut dan bertanya Gobin. Katanya, "Gobin, mana anak buah kau?" Gobin bila mendengar soalan Jamil ni, dia terkejut. Katanya, "Hah? Anak buah saya? Siapa pula?" Jamil kata, Kamila lah." Gobin jawab, saya ingatkan Kamila teman wanita Sunny." Aku pun ikut terkejut. "Hah? Kami ingat Kamila anak buah kau." Semua berpandangan sesama sendiri. Leong membuka mulut dan bertanya, masa kau di bot, kami ingat kau memang kenal Kamila. Kau sebut nama dia kan?" Gobin kata, "Iya, saya tak jadi bawa anak buah saya. Saya hanya datang berseorangan. Masa saya memeriksa bot sebelum korang naik, Kamila memang dah ada di situ. Kamila kata dia rakan kamu." Selepas Gobin kata macam ni, kami semua terdiam. Keempat-empat kami terkejut dan tertanya-tanya. Habis tu, siapa Kamila ni? Kami naik semula ke atas bot dan cuba mencari Kamila di sana sini, tetapi dia tidak ditemui. Bila kami turun semula ke pelabuhan, kami semua kebingungan. Jamil menepuk bahu aku, katanya, "Sunny, kau tengok tu." Sambil tangan dia menunjuk ke arah depan bot. Tertulis nama Kamila. Waktu ni, kesemua kami dah rasa seram sejuk. Tak tahu apa yang jadi, kami naik ke pejabat pelabuhan untuk memulangkan kunci. Kami ceritakan semuanya kepada pekerja pelabuhan yang bertugas di situ. Dia hanya tersenyum. Waktu ini barulah petugas tu menceritakan kepada kami tentang penampakan seorang gadis yang bernama Kamila di atas bot. Dia adalah anak kepada pemilik bot yang kami sewa tu. Dulu Kamila selalu berlayar berseorangan selama beberapa jam. Tapi beberapa tahun yang lalu berlaku satu kejadian yang tragik bila bot ini kembali ke pelabuhan tanpa Kamila. Pencarian besar-besaran pun dilakukan tetapi mereka tidak menemui Kamila sehinggalah hari ini. Hanya orang yang menyewa bot ni akan bertemu dengan seorang gadis misteri dipercayai Kamila.
Apa yang terjadi dengan dia, tiada siapa yang tahu. Tapi disebabkan insiden itulah, pemilik bot yang kamu sewa ni menamakan bot itu Camilla. Mendengar penjelasan dari pekerja tu, kami hanya tercegat kaku. Apa tidaknya kami menghabiskan masa beberapa hari bersama-sama dan akhirnya mendapat tahu Camilla bukan manusia biasa. Aku rasa kecewa sangat. Sebab di antara kami, selama 3 hari 2 malam ni, akulah yang paling rapat dengan Camilla. Malah, aku ada berjanji untuk buat dia tidak lagi merasa sunyi. Patutlah dia menangis teresak-esak malam kedua tu sebab dia tahu, Camilla tahu yang kami akan berpisah untuk selama-lamanya. Di saat kami melangkah pergi, sempat lagi aku menoleh ke belakang melihat bot yang kami sewa tu. Aku lihat di depan bot, Camilla sedang berdiri melambai-lambai tangannya kepada aku. Aku hanya tersenyum membalas lambaian daripada Camilla sebelum aku menoleh dan berlalu pergi.